Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, para penuntut ilmu, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, penonton di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Rabu 8 Safar 1443 Hijriah bersamaan 15 September 2021 Masihi. Alhamdulillah kita masih terus diberi peluang untuk bersama dalam program Tadabbur Al-Quran, masih dalam surah Al-Jin. Surah Al-Jin. Jadi setakat yang kita dah baca daripada awal sampailah hari ini, insya-Allah untuk ayat yang seterusnya, perkara yang paling besar dalam surah Al-Jin adalah tentang akidah tauhid. Seawal surah Jin sudah diberitahu walan nusyrika bi rabbina ahada. Selepas golongan jin mendengar Al-Quran, mereka menyatakan mereka tidak akan melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Ni jin yang beriman. Berbeza dengan jin yang kafir, lain pula ceritanya. Kemudian semalam kita dah baca tentang ayat berhubung dengan wa annal masajida lillah. Masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu seru, janganlah kamu berdoa bersama dengan Allah akan yang lain. Dan semalam kita dah baca ayat setiap kali Nabi SAW bangun salat, golongan jin datang mengerumuni untuk mendengar Al-Quran. Itu atas satu tafsiran. Kemudian Nabi SAW diperintahkan untuk beritahu innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Bahawasanya aku hanya disuruh untuk diminta untuk menyeru berdoa kepada Tuhanku dan aku sekali-kali tidak melakukan syirik kepadanya. Jadi adanya perintah untuk hanya berdoa kepada Allah. Jadi kalau setara Nabi pun, orang macam Nabi tidak dibenarkan minta kepada lain-lain, hanya minta kepada Allah. Maka lebih lagi umatnya hanya minta kepada Allah. Tak boleh berdoa, minta kepada sesama makhluk. Dalam perkara yang makhluk tak boleh penuhi hajat manusia, mesti minta dengan Allah. Hatta kalau nak minta dengan Nabi sekalipun, ini ada perbincangan hari ini tentang tajuk istighasah. Sebab dalam ayat berikutnya adalah yang kita akan baca hari ini, inni la amliku lakum. Nabi diminta untuk beritahu, wahai manusia, aku tidak memiliki apa-apa untuk mendatangkan kepada kamu dengan darran wala rasyada, kemudaratan, bahaya ataupun sesuatu yang memberikan kebaikan, petunjuk. Mana Nabi tak memilikinya. Nabi hanyalah menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan. Tapi untuk mendatangkan sesuatu yang membawa mudarat, khususnya kepada pihak musuh, atau membawa rasyada, sesuatu yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, maka itu bukan tugas baginda. Baik, kita baca sikit. Semalam kita dah baca dah ayat ni, tak apalah kita ulang balik untuk ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatih
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Kul, katakanlah, inni sesungguhnya aku la amliku lakum tidak berkuasa untuk mendatangkan sebarang darran mudarat bagi kamu. La amliku mana tidak memiliki, mana Nabi tak ada kuasa, tak ada kemampuan untuk membawa sesuatu yang mudarat. Maksudnya kalau nak ditimpakan mudarat itu kepada musuh, ianya berlaku dengan izin dan kehendak Allah. Wala rasyada, dan aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang kebaikan untuk kamu. Sesungguhnya inni lan yujirani minallahi ahadun. Aku tidak sekali-kali dapat diberi perlindungan oleh sesiapa daripada azab Allah. Tidak mana tak ada sesiapa pun yang dapat melindungiku daripada azab Allah. Jika Allah Ta'ala menghendaki azab itu berlakulah. Dan aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya, selain daripada Allah. Ini juga tentang akidah tauhid juga. Itu tentang soal minta pertolongan. Dan untuk berlindung daripada kesusahan, kena berlindung dengan Allah. Nak minta selamat daripada apa-apa musibah bencana juga minta dengan Allah. Ini ada kaitan dengan dua nama Allah, itu Ad-Darru dan An-Nafi'. Illa balagham minallahi wa risalatih. Melainkan aku diberi kuasa, yang ini diberi kemampuan untuk balagha, menyampaikan wahyu dari Allah dan perintah. Itu tugas Rasul. Tugas Rasul sampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sampaikan. Tapi apa-apa mudarat dan manfaat itu milik Allah. Kalau Nabi ni ada kemampuan untuk mendatangkan mudarat, maka senang, tak payah berlaku peperangan Badar, peperangan Uhud. Cukup dengan dimusnahkan terus orang-orang kafir. Tapi tidak sebegitulah. Ataupun untuk mendatangkan musibah, kesusahan bagi pihak musuh pun tidak semudah itu. Ataupun untuk melindungi para sahabat daripada kejahatan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, mungkin Nabi boleh lindungi, tapi tak semestinya. Semuanya dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulah, dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepadanya, maka sesungguhnya baginya nara jahannam, neraka jahannam yang ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, ayat 21 tu dia ada kaitan dengan ayat 20 yang sebelumnya. Dalam ayat 20 kita dah bincang kemarin, innama tu adatul hasri. Ayat tu dimulakan dengan adatul hasri, bahawasanya aku hanya disuruh untuk ad'u rabbi, berdoa, minta kepada Tuhanku. Dalam bab doa, kita tidak boleh berdoa kepada yang lain, melainkan hanya kepada Allah. Ini kena faham. Dalam bab doa, hanya berdoa kepada Allah. Sebab dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW menyebut, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Apabila disuruh beribadat kepada Allah, salah satunya berdoa hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Baik, antara ayat-ayat yang kita boleh rujuk dalam persoalan tak boleh berdoa, tak boleh meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tak boleh penuhi hajat kita, tak boleh bantu kita, kecuali hanya Allah Ta'ala sahaja boleh bantu. Itu di antaranya dalam surah Al-Ahqaf ayat yang kelima, di awal surah Al-Ahqaf, yang berbunyi, muka surat 502, muka surat 502, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Tidak ada orang yang lebih sesat. Man tu dalam bentuk nafi. Siapakah yang lebih sesat? Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang yad'u min dunillah, orang yang menyeru, berdoa, meminta, juga yad'u dengan maksud ya'bud, menyembah selain daripada Allah. Yad'u dengan maksud ya'bud, ada disebut dalam ayat lain yang jalan ceritanya sama dalam bab ni juga.
Kul ata'buduna min dunillah, adakah kamu sembah benda yang lain selain daripada Allah? Benda tu ma la yamliku lakum darran wala naf'a, yang tidak boleh mendatangkan mudarat dan manfaat. Jadi yad'u di sini maknanya sembah boleh, doa pun boleh, minta pun boleh. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa yang meminta kepada min dunillah, selain daripada Allah. Dia tidak minta kepada Allah, minta kepada yang lain. Sedangkan apa yang mereka minta itu, pihak yang mereka minta itu, man la yastajibu lahu, tidak dapat menyahut, tidak dapat memenuhi permintaan itu sampai bila-bila pun. Ila yaumil, bahkan sampai hari kiamat pun, nak minta pun tak boleh. Seumpama orang-orang musyrikin yang meminta kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Ataupun orang-orang yang jahil pergi minta tolong dengan orang-orang soleh, orang-orang alim yang telah mati, yang telah meninggal dunia. Kalau minta masa dia masih hidup, tu lain cerita. Itu dalam perkara yang dibolehkan untuk minta, dalam perkara yang manusia boleh tolong, itu lain cerita. Ni orang tu dah meninggal dunia, kita pergi minta tolong dengan dia, sedangkan dia sendiri pun berada dalam keadaan belum tentu dapat menjaga dirinya. Jadi hanya minta kepada Allah, padahal mereka itu wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan yang diminta kepadanya tidak pun sedar dan tidak peduli akan permintaan itu. Kemudian kita boleh lihat dalam ayat semalam dah baca dalam surah Yunus, dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Surah Al-Ankabut muka surat berapa? Muka surat 398. Muka surat 398. Ini ada kaitan dengan kisah dakwah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim pun sama juga, dakwahnya menekankan kepada akidah tauhid. Kerana zaman dia sangat banyak berlaku perkara syirik tu, sangat banyak berlaku, sehingga dikatakan di kota Iraq, tempat dia dibesarkan, ayahnya sendiri orang yang bekerja untuk buat patung berhala dan dijual pula. Jadi maknanya zaman itu zaman yang kita kata sangat serius dari sudut kerosakan akidah tauhid. Jadi kita lihat ayat 16 tu, wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh, dan ingatlah akan kisah Nabi Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, "U'budullah, hendaklah kamu hanya sembah Allah, bertakwa kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Maka dia beritahu lagi kaumnya, "Innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka." Dan bahawasanya apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Sembah ni, kalau kita faham apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka minta kepada Allah melalui perantaraan al-asnam, patung berhala yang mereka jadikan sebagai wasitah tu, sebagai perantaraan, minta sesuatu. Sebab patung tu kita dah belajar dalam surah sebelum ni, kisah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berlakunya penyembahan patung berhala kerana kaum Nabi Nuh telah membuat patung gambar orang-orang soleh. Dulu kita dah bincang ayat tu, namanya Wad, Suwa', Yawus, Ya'uq, Nasr. Jadi 5 orang soleh ni bila mereka meninggal, kamu dia buat gambar, buat patung, akhirnya sebarang hajat yang mereka nak minta dengan Allah, mereka menggunakan melalui perantaraan patung tadi. Kononnya orang-orang yang dibuat patung tadi boleh memberikan syafaat atau boleh memberikan berkat. Sebenarnya tidak begitu. Maka Nabi Ibrahim beritahu, apa yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah awthanan. Adalah dalam bentuk awthan. Awthan ni asnam, patung-patung berhala yang kamu sendiri ciptakan sebagai suatu ifkan. Ifkan ni mana pembohongan, dusta. Benda tu sebenarnya tak disyariatkan dalam agama. Innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya benda-benda yang kamu sembah selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki apa-apa kuasa untuk beri rezeki.
Nak beri rezeki tak boleh. Nak beri mudarat tak boleh. Nak mendatangkan manfaat pun tak boleh. Maka di sini bila datangnya ayat yang kita bincang hari ayat 21 ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk beritahu, wahai manusia, kamu hanya menyembah Allah, kamu hanya perlu berdoa kepada Allah. Aku pun begitu juga, maka janganlah kamu minta kepada yang lain. Termasuk jangan minta kepada aku. Dalam perkara yang makhluk tak boleh penuhi, jangan minta kepada mereka, termasuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab jelas ayat tu sebut, inni la amliku lakum. Kul, katakan kepada mereka, ya Muhammad, Nabi disuruh beritahu, wahai manusia, aku sendiri la amliku lakum. Tak memiliki apa-apa, tak ada kuasa untuk mendatangkan darran, mudarat, ataupun rasyada, atau memberikan petunjuk ataupun kebaikan. Begitu juga dalam bab rezeki, bukan setakat dalam bab manfaat dan mudarat. Baik, ada satu hadis yang disebut oleh Al-Imam At-Tabarani dengan sanadnya, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah datang minta tolong dengan Nabi untuk melawan orang-orang munafik yang telah menyakiti mereka. Kisah orang munafik ni sangat masyhur dalam sirah Nabi. Yang ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau Nabi bertindak nak bunuh Abdullah boleh, tapi Nabi tak buat begitu. Walaupun ada yang mencadangkan begitu. Habis cerita senang kita bunuh je dia. Nabi kata tak boleh. Kalau aku bunuh nanti li'alla yatahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtulu sahibahu. Nanti kalau aku bunuh dia, orang-orang di Madinah, khususnya orang-orang Yahudi akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Sebab secara zahirnya Abdullah bin Ubay pun dikira Islam juga, tetapi sebenarnya secara batinnya, hakikatnya dia adalah seorang yang kafir, munafik yang sembunyikan keislamannya. Jadi bila ada sahabat datang jumpa Nabi, minta tolong dengan Nabi, Nabi kata, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Bahawasanya tidak boleh diminta tolong dengan aku, perlu diminta tolong dengan Allah. Kita kata, dalam perkara macam tu tak boleh minta tolong dengan Nabi, nak mengalahkan orang munafik. Tapi sebenarnya dalam bab adab, para ulama menyatakan Nabi nak ajar para sahabat supaya beradab dalam minta pertolongan. Lebih baik menyatakan keinginan kita nak pertolongan tu, kita nak kita ditolong, minta dengan Allah. Itu dikira lebih beradab. Soal kita minta tolong dengan manusia, itu cerita lain. Boleh dalam perkara yang manusia boleh tolong, perkara yang harus, memang boleh. Contohnya kita minta kawan kita tolong angkat satu barang kita. Kita nak angkat seorang tak larat sebab barang itu besar, berat. Maka kita minta 2-3 orang tolong angkat. Itu boleh. Tapi yang tak boleh minta tolong dalam perkara yang makhluk tak boleh tolong. Minta tolong dalam perkara yang tak boleh makhluk tolong. Kita dah bincang sebelum ni, ada golongan manusia yang minta tolong dengan bantuan dengan jin nak cari barang yang hilang. Minta tolong bantuan dengan jin mungkin untuk hilangkan sihir yang dikenakan kepadanya ataupun untuk sembuh penyakit. Itu tak boleh. Itu kita kena minta tolong dengan Allah secara terus supaya kita boleh laksanakan ikrar kita dalam salat yang biasa kita baca di surah Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan, hanya kepada Engkau juga kami hanya kepada Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi dalam bab istighasah ni, minta tolong dengan makhluk dalam perkara yang sepatutnya hanya minta tolong dengan Allah, tak boleh minta tolong dengan makhluk, maka ia boleh menjatuhkan ke dalam syirik. Sebab dia masuk dalam bab doa. Masuk dalam bab doa. Jadi apabila seseorang berdoa kepada yang lain ketika fi syiddah atau fi raha, ketika dia dalam kesusahan ataupun dalam kesedangan, maka jatuhlah ia kepada syirik kerana telah memalingkan doa dan permintaannya kepada yang lain. Itulah sebabnya kita kena beringatlah, sebab dalam masyarakat kita ni mungkin ada, yang saya pernah dengar kawan-kawan ada setengah-setengah yang belajar ilmu persilatan. Orang Melayu ni dia ada salah satu seni mempertahankan diri disebut ilmu silat.
Kalau orang Cina mungkin dengan cara apa dia? Wushunya, taekwondo, taekwondo ataupun kungfunya, itu cara dia. Orang India, cara dia. Orang Melayu biasanya silat. Cuma kita bukan nak menuduh semua. Ada perkara-perkara yang kita ragui. Apabila kadang-kadang timbul sampai mereka tak tahulah macam mana apa jampi bentera yang mereka baca. Boleh adalah setengah-setengah kita lihat dan diberitahu dia boleh sampai kepada mereka kebal. Kebal maknanya kalau ditikam dengan pisau tak lep, tak masuk pisau tu kalau ditikam, ataupun kalau ditembak peluru tak tembus. Boleh berjalan di atas benda yang tajam. Boleh tidur atas bara api contohnya. Kita kata, adakah Islam mengajar begini? Timbul persoalan. Apa yang menyebabkan orang itu boleh sapa perekat setara ni? Ada sapa perekat, silat tu dia boleh terbang. Pum, lopak sekali lopak dah sampai di atas pokok kelapa, bukan 2-3 kaki. Kita kata macam mana dia boleh buat? Kalau benda tu manusia biasa boleh buat, sudah tentu orang yang pertama boleh buat adalah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Nabi nak berdepan dengan tentera musyrikin dalam peperangan, tapi tak ada pula Nabi begitu. Sampai ke dalam peperangan Uhud, Nabi pun luka juga, sakit juga. Sahabat pun ada yang mati syahid. Jadi kita mengatakan kemungkinan besar perkara itu berlaku kerana bantuan jin. Kerana bantuan jin. Yang sebenarnya wallahu alam, Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Tetapi sekiranya berlaku begitu, maka ia dikira salah. Sebab kita telah istighasah, minta bantuan makhluk lain dalam perkara yang tidak harus kita berbuat begitu. Baik. Sebab Nabi dah diminta untuk beritahu la amliku lakum darran wala rashada. Aku tidak memiliki apa-apa kemampuan untuk jaga kamu daripada mudarat. Kalau Nabi boleh jaga sahabat, sudah tentu dia akan jagalah. Sebenarnya pun kita dah bincangkan ada satu hadis tentang kisah Labid bin Al-A'sam, seorang daripada kabilah Bani Zuraik. Dia ni orang yang pandai ilmu sihir. Jadi orang-orang Yahudi datang kepada Labid bin Al-A'sam daripada kabilah Bani Zuraik supaya mengsihirkan Nabi. Maka Nabi beritahu, dia merasa seperti dia buat sesuatu tapi dia tak buat sebenarnya. Tapi sihir itu tidaklah memberi kesan yang besar mudaratnya, tapi memang dari segi mindanya fikiran tu agak terganggu juga. Itu yang dilaporkan dalam hadis tu daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa ada kesan juga sedikit. Maknanya benda tu berlaku, kesan tu dengan izin Allah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, berhubung dengan perkara ini, Kul inni la amliku lakum darran wala rashada. Aku tidak ada kuasa untuk mendatangkan sesuatu yang mudarat dan juga yang memberi manfaat. Sebab itu dalam bab yang berkenaan dengan syafaat, ni kita kena faham molek bab syafaat. Syafaat ni kita dah bincang dah. Syafaat ni adalah milik Allah. Syafaat tu adalah pertolongan. Dia adalah milik Allah. Dan asalnya syafaat itu adalah ialah kepunyaan Allah dan daripadanya. Berdasarkan ayat 44 dalam surah Az-Zumar, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, bagi Allah Ta'ala sahaja as-syafa'ah, syafaat semuanya. Jadi hak Nabi boleh beri syafaat, itu bukan daripada Nabi, itu sebenarnya daripada Allah. Semalam pun kita dah bincang hadis tentang apa kemarin. 5 kelebihan hak Nabi sebut, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang daripadaku. Antaranya Nabi kata, aku diberi pertolongan dengan rasa takut dalam hati musuh walaupun sejauh sebulan perjalanan. Dijadikan bumi ini bagi aku suci, boleh bertayamum, boleh solat di mana-mana. Semalam kita bincang bab boleh solat di mana-mana, tak nanti ke jumpa masjid baru solat. Dihalalkan bagiku harta ghanimah. Diutuskan siap Nabi itu kepada kaumnya, aku diutuskan kepada semua manusia. Dan akhir sekali Nabi beritahu, diberi kepada aku syafaat. U'titu asy-syafa'ah, diberi kepada aku syafaat. Maksud syafaat di sini, Nabi boleh tolong umat dia dan manusia seluruhnya daripada mahsyar, untuk meringankan mereka daripada kesusahan daripada mahsyar, yang disebut asy-syafa'ah al-uzma.
Jadi bila Nabi sendiri sebut, "U'titu," aku diberikan, syafaat ni bukan hak dia, asalnya daripada Allah. Allah Ta'ala beri kepada Nabi. Jadi cara yang beradab, kita bukan kata, "Ya Rasulullah, syafaatkan aku." Tak. "Ya Allah, jadikan Nabimu dapat syafaatkan aku." Kita minta kepada Allah supaya kita termasuk orang yang diberi keizinan untuk Nabi syafaatkan kita di akhirat nanti. Itu salah satulah. Hak banyaknya syafaat ni daripada amalan kita sendiri. Jadi kalau nak minta syafaat, minta dengan Allah. Sebab syafaat yang berlaku sama ada daripada Nabi untuk kita, daripada amalan kita, daripada saudara-saudara kita orang beriman, semuanya berlaku dengan izin Allah. Biasa kita baca dalam ayat kursi, "Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa biiznih." Tidak ada sesiapa yang memiliki kemampuan untuk syafaat ni untuk tolong bantu kecuali ianya berlaku dengan izin Allah, illa biiznihi. Kalau Allah Taala tak izinkan, maka tidak berlaku syafaat itu. Sebab apa? Sebab Nabi juga seperti orang lain, dia tidak ada kuasa untuk mendatangkan darran, kemudaratan ataupun manfaat. Semuanya adalah kepunyaan Allah. Jika Allah Ta'ala mengenakan sesuatu kesusahan, ini pernah berlaku di zaman ketika Nabi berdakwah di Mekah. Ramai sahabat-sahabat yang yang ketika itu mungkin menjadi hamba kepada pihak lain, seperti berlaku kepada Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir. Mereka diseksa oleh tuan mereka, seperti Bilal bin Rabah, tuan dia Umayyah bin Khalaf, seksa dia tengah padang pasir, dijemur, diletak batu yang besar, kerana Bilal sudah masuk Islam. Nabi tak boleh nak tolong, sebab Nabi tak ada kuasa, tak boleh nak tolong. Cuma Nabi suruh dia bersabar. Akhirnya adalah orang lain yang bantu untuk beli dia, kemudian dimerdekakan. Baik. Ketika itu datanglah satu hari ketika Nabi SAW duduk di tepi Kaabah. Nabi ni orang kafir tak ganggu semasa di Mekah, walaupun mereka menyakiti para sahabat yang lain. Sebab Nabi ni dia keluarga yang berpengaruh daripada keturunan Bani Hashim ataupun keturunan Bani Abdul Manaf. Jadi datanglah seorang sahabat namanya Khabbab bin Al-Arat. Dia kata, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana." Tidakkah kamu, mengapakah kamu tidak berdoa kepada Allah untuk tolong kami? Berdoalah kepada Allah supaya dia tolong kami, supaya dia bantu kami. Memanglah Nabi boleh berdoa, tapi itulah nak mengajak adab kepada para sahabat bahawa dalam dakwah ni perlu banyak sabar dan kena benar-benar sabar. Maka Nabi cerita umat terdahulu ada di antara mereka yang ditangkap, diletakkan dalam lubang, dibelah kepala mereka dengan gergaji. Ini hadis yang sahih. Ada di antara mereka yang disikat kulit mereka dengan sikat besi, bukan sikat plastik. Sikat besi yang tajam sehingga tercabut kulitnya, tak boleh nak cerita sakitnya. Tapi semua itu tidak menyebabkan mereka meninggalkan agama Allah yang benar. Tetapi Nabi kata, "Walakinnakum tasta'jilun." Kamu ni gopoh sangat, kamu ni nak cepat sangat. Maka sabarlah. Demi Allah, wallahi la yutimmannallahu hadzal amr. Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan agama ini. Satu masa nanti kita akan menang. Sehingga bila Islam dah menguasai semenanjung tanah Arab, seorang yang berjalan daripada Sana'a ke Hadramaut, itu dua wilayah di Yaman, dia akan berjalan dalam keadaan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya tak ada lagi orang jahat, tak ada lagi kejahatan. Mana ketika itu sudah aman damai, tak ada lagi perompok-perompok lanu-lanu di tengah padang pasir, ataupun sekadar dia takut kepada azibu, anjing serigala yang akan makan kambingnya. Soal takut pada manusia tak timbul dah. Kerana Islam sudah menguasai semenanjung tanah Arab ketika itu. Jadi masa Nabi cerita tu, masa tu masih peringkat berada di Mekah. Jadi Nabi tak ada kuasa nak melindungi sahabat ketika itu. Setakat boleh berdoa tu bolehlah. Tapi pertolongan tu daripada Allah. Baik, kita pergi kepada ayat berikutnya. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun.
Katakanlah tidak ada seseorang pun yang dapat melindungiku daripada azab Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk dikenakan sesuatu kesusahan, musibah, bencana, Nabi kata tak ada siapa-siapa pun. Lan yujirani minallahi ahadun. Itu kullan yujirani ahadun. Katakanlah tak ada seseorang pun yang dapat melindungi aku minallah, tu mana min azabillah, daripada azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku sekali-kali tidak memperolehi tempat berlindung selain daripadanya. Nak berlindung hanya kepada Allah. Kalimah multahada ni dia ada persamaan dengan ayat dalam surah Al-Kahfi. Rasanya dalam surah Al-Kahfi dia maksudnya sama juga dalam ceritanya. Kita lihat ayat yang keberapa tu. Ya, ayat yang ke-27 surah Al-Kahfi, muka surat 296. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Jadi ada persamaan kalimah multahada dalam ayat surah Al-Jin dengan ayat dalam surah Al-Kahfi, itu ayat 29. Ayat 22 surah Al-Jin dengan ayat 29 surah Al-Kahfi. Bukan 29, 27. Ayat 27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Ini bacalah Al-Quran. Tidaklah kamu mendapati ada perubahan bagi kalimah-kalimahnya. Kalimah ni janji-janji Allah. Dan kamu tidak mendapati selain daripada Allah sebagai multahada, tempat perlindungan. Jadi maknanya kita sebagai manusia, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya berlindung dengan Allah. Tidak ada tempat lain untuk kita berlindung kecuali dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak mengenakan sesuatu musibah berlaku, kita hanya mampu untuk berdoa dan minta kepada Allah untuk bantu kita, tolong kita. Sebab tu adalah salah sebenarnya. Kita dengar sekarang ni, contohnya lah, orang kata, okey, kita ditipu oleh kesusahan yang disebut coronavirus. Maka masing-masing kaum agama berdoa kepada, berdoa meminta mengikut agama masing-masing. Kita kata, kita orang Islam betul, kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah, angkatlah penyakit COVID-19 ni, coronavirus. Maka bagaimana agama lain? Ya, sepatutnya agama lain pula mereka juga, agama juga kena berdoa kepada Allah. Itu hak sebetulnya. Kerana tidak ada sesiapa pun di alam ini yang boleh tolong manusia untuk bantu manusia melainkan Allah. Jadi soalnya, dalam bab doa mesti hanya minta kepada Allah. Kalau minta kepada yang lain, benda tu dianggap ghafilun. Mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak boleh tolong. Jadi kalau kita kata bagi orang Islam berdoa cara dia, agama orang lain biarlah mereka berdoa juga ikut cara dia. Seolah kita membenarkan mereka terus dengan amanah syirik mereka. Jadi sepatutnya kita guna musibah yang menimpa ni untuk kita dakwah. Peluang kita tak paksa kita dakwah. Kita kata mana orang bukan Islam, marilah sama-sama kita juga berdoa kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala dialah Tuhan yang menciptakan kita. Dialah yang menjadi Rabbul Alamin, pemilik semua alam ini. Jadi dalam bab doa, minta pertolongan mesti hanya kepada Allah. Kita tak tahulah yang berlaku zaman sekarang ini macam mana, tapi kalau orang bukan Islam, orang kafir zaman jahiliah, mereka juga sebenarnya berdoa kepada Allah. Cuma mereka melakukan syirik dalam doa. Doa kepada Allah. Tetapi bila berdoa, mereka lakukan dengan cara yang menggunakan perantaraan. Itu yang kita dah baca dalam ayat di awal surah apa dia? Surah Az-Zumar. Wallazina tad'una min wallazina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai pelindung mereka. Mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami sembah. Salah satu maksud sembah ialah berdoa. Ada setengah tu dia salah faham. Dia kata, ustaz, dia kata ayat ni sebut ma na'buduhum, bak sembah ni. Kita kata sebenarnya doa tu juga dengan maksud sembah. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri beritahu ad-doa huwal ibadah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, doa itu adalah ibadat. Ibadat itulah sembah. Jadi kalau mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidaklah sembah patung berhala, kami tidaklah
berdoa kepada patung berhala, melainkan supaya dengan cara itu dapat liyuqarribuna ilallahi zulfa, dapat mendekatkan kami kepada Allah. Maka cara mereka itu ditolak sebab salah. Mereka kata sebenarnya kami juga berdoa minta kepada Allah tapi menggunakan perantaraan patung-patung berhala. Katakanlah kita buat contoh, katakanlah kalau kita jumpa orang bukan Islam mana-mana yang ada di negara kita, kita kata berdoalah kepada Allah. Dia pun jawab, dia kata sebenarnya dia pun berdoa kepada Allah juga. Cuma dia menggunakan perantaraan patung-patung berhala mereka tu sebagai perantaraan. Kita kata inilah yang berlaku di zaman jahiliah Mekah dulu, sama saja. Tapi nak jelas perkara ni kena tanya mereka sendirilah kepada siapa yang mereka minta, yang mereka maksudkan. Sebab yang dia ajar kepada kita, Tuhan yang wajib kita sembah namanya Allah. Allah. Adapun zatnya itu kita tidak ketahui. Yang kita diajar ialah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Lafaznya digunakan Allah, alif lam lam ha, Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan siapakah yang mempermudahkan adanya matahari dan bulan, maknanya menyediakan semua yang ada di alam ini, nescaya mereka mengatakan Allah. Baik. Jadi tak ada tempat untuk bernaung, berlindung kecuali kepada Allah. Illa balagha, melainkan tugasku hanyalah menyampaikan apa-apa yang diwahyukan kepadaku oleh Allah. Illa balaghan, Nabi kata tugas aku nak tolong kamu daripada kesusahan tak boleh. Aku nak lindungi kamu daripada bencana yang Allah Ta'ala turunkan pun tak boleh. Sebab tugas aku hanyalah balagha, menyampaikan peringatan dari Allah dan juga risalah ni. Risalah itu adalah ajaran-ajaran agama Islam ni lah. Jadi tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Tapi bila dalam bab nak minta tolong supaya diangkat segala musibah, mudarat sebagainya, maka mintalah tolong kepada Allah. Itu jelas dalam Quran. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Itu di awal surah Al-An'am. Kalau nak rujuk boleh lihat ayat yang ke-17. Ayat 17 surah Al-An'am muka surat 129. Wa in yamsaskallahu bidurrin. Sebab dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang berapa tadi? Yang ke-21 tadi ada perkataan darran tadi. Begitu juga dalam ayat 17 surah Al-An'am pun ada kalimah dur, membawa maksud bahaya ataupun mudarat. Wa in yamsaskallah, jika Allah Ta'ala mahu merasakan, mengenakan kepada kamu dengan sesuatu yang bahaya, apa-apa bahayalah, maka tidak ada yang dapat menghapuskannya, yang dapat melenyapkannya, melainkan Dia. Tak boleh minta tolong dengan ni. Pelik ada orang yang hidup zaman sekarang lah. Ajar, dia kata kalau kamu dalam kesusahan, bawa kereta tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan, kereta kita mati ataupun enjin kereta tu terhenti. Kita pun susah macam mana ni, siapa nak tolong, tak ada orang ni, kita pun takut. Waktu malam pula tu, maka jangan lupa kepada Allah, mintalah kepadanya, insya-Allah adalah orang mari tolong. Jangan pula kita minta tolong dengan apa yang didakwa sebagai manusia gaib, jin ke. Sebenarnya jin bukan manusia gaib, jin. Minta tolong dengan jin. Jin mari sini, kata aku mampu ni mari tolong. Itu yang jin nak tu. Jin nak kita minta tolong dengan dia supaya dia lebih jahat lagi. Itu kita dah baca dalam ayat ke-6 hari itu, surah Al-Jin. Ada lelaki-lelaki di kalangan manusia yang suka minta perlindungan, minta bantuan dengan lelaki di kalangan jin. Jadi mintalah kepada Allah supaya dia mempermudahkan urusan kita. Jadi jika Allah Ta'ala mengenakan sesuatu kesusahan,
maka tidak ada sesiapa yang dapat melepaskan kamu daripada kesusahan itu illa huwa, kecuali dia. Dan jika dia mahu mengenakan kepada kamu dengan sesuatu kebaikan, maka Allah Ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu. Iaitu dia berkuasa untuk menjadikan kebaikan tu tetap bersama dengan kita ataupun dia tarik balik, itu kuasa dia. Tapi bila ditimpa dengan darran ataupun bahaya mudarat, mintalah kepada Allah. Soal kita ikhtiar itu dalam perkara yang diharuskan, bolehlah. Contohnya dalam kisah dakwah Nabi Musa, peringkat awal sebelum dia berhijrah ke Madian, dia masuk ke tengah bandar di Mesir. Dia dapati dua orang yang berbalah. Seorang tu dari kalangan bangsa Bani Israel, seorang lagi bangsa Kibti. Jadi yang Bani Israel ini minta tolong. Minta tolong, Nabi Musa pun tolonglah. Itu tolong yang harus. Sebab bukan minta tolong turun hujan, minta tolong untuk kalahkan musuh. Lalu Nabi Musa pun tolong dengan cara tumbuk kawan tu, tumbuk dengan takdir Allah. Tiba-tiba yang ditumbuk tu mati. Panjanglah cerita tu, boleh buka dalam surah Al-Qasas ceritanya. Kemudian akhirnya kita nak habiskan ayat 23. Wa man ya'sillah, sesiapa yang bermaksiat kepada Allah, yang menderhakai Allah. Maksud derhaka dalam konteks ayat ni ialah sesiapa yang tidak mengikhlaskan ibadatnya kepada Allah. Dengan maksud dia ibadat, ada kalanya dia buat kerana Allah, ada kalanya dia buat kerana makhluk ataupun untuk makhluk. Jatuh kepada syirik lah. Ikhlas ni lawan dia adalah syirik. Sebab tu kenapa surah Qul Huwallahu Ahad dinamakan surah Al-Ikhlas. Sebab ni nak menyatakan dia punya foundation, dia punya dasar kepada akidah tauhid adalah meyakini wahdaniyatullah, keesaan Allah yang kita hanya minta kepadanya, tidak minta kepada yang lain. Qul Huwallahu Ahad Allahus Samad. Allah dialah As-Samad, tempat kita bergantung, minta segala hajat dan keperluan hidup kita, tidak boleh minta kepada yang lain. Maka dengan sebab itu surah ini dinamakan surah Al-Ikhlas. Ikhlas dengan maksud tidak kepada yang lain, hanya kepadanya. Jadi kalau seorang itu dia dalam solat dia solat, dia niat kerana Allah. Dia sujud, dia rokok juga kerana Allah. Tapi tiba-tiba bila masuk dalam kehidupan dunia, ada suatu ketika barang dia hilang, dia pergi jumpa bomoh tertentu, tolong cari mana barang dia hilang, bomoh tu pula guna jin. Dah berlaku kontradiksi. Dalam solat, dia kata solat tu kerana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dia beritahu sesungguhnya salatku, urusan ibadatku, hidupku, matiku adalah semata-mata kerana Allah. Tapi bila berada dalam ruang kehidupan, ada tempat-tempat tertentu, dia telah langgar ikrar tadi. Dia langgar ikrar tadi. Dia kata, semua tadi wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi bila masuk dalam ruang kehidupan disebabkan dia jahil, dia telah minta kepada makhluk dalam perkara yang sepatutnya dia hanya minta kepada Allah. Yang sepatutnya dia hanya minta tolong dengan Allah. Itu pun kita dah bincangkan dan masuk dalam bab berubat yang ada kaitan dengan penyembuhan, nak sembuh penyakit. Semalam pun kita dah kongsi satu doa yang Nabi ajar, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Salah satu doa dalam bentuk ruqyah jampi yang Nabi baca untuk minta kepada Allah supaya sembuh. Yang menyembuhkan tu Allah, itu doa tu adalah salah satu cara ikhtiarnya. Jadi sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka akhirnya dia akan menjadi penghuni neraka jahanam, masuk ke neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Derhaka dengan maksud dia kufur, engkar, dan dia tidak bertaubat. Itu jadi satu musibah yang sangat-sangat besar. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak terus, masa kita ada sekitar berapa minit, 10 minit lagi ataupun 15 minit, kita nak sambung tentang tipu daya iblis ataupun jin, syaitan, macam mana dia menipu manusia. Semalam yang terakhir kita bincang, dia tipu manusia dengan sikap ifrat, dengan sikap keterlaluan. Dan saya telah bawa semalam hadis, ada 3 orang lelaki datang ke rumah Nabi, bercakap dengan Aisyah radhiyallahu anha, lalu beritahu ibadat Nabi begini. Itu salah satu tipu daya syaitan
dia suruh kita buat ibadat lebih daripada apa yang sepatutnya mengikut sunnah. Terlajuk. Soal tafriq, malah buat ibadat tu satu masalah yang lain. Kadang-kadang sesetengah orang tu dia tak boleh untuk ditegur, untuk diperbetulkan kesalahan dia. Dia buat salah tapi sebab dia rasa dia betul, dia marah kita. Contohnya, kita tengok orang tu dia solat di pintu masjid. Lepas solat fardu, habis dia pun solat di pintu masjid, solat sunat. Kita lari, kita tak boleh solat sini, nanti orang nak keluar masa tak boleh. Dia tak boleh terima nasihat, dia kata, mu ni tak ada kerja lain, nak lari orang solat, nu ramai lagi luar, orang tak semaya bel. Dia tukar tajuk, dia cuba spin, tukar tajuk. Sama juga dengan orang sekarang ni, bila dia buat perkara yang salah dalam agama, kita tegur, dia tak boleh terima kesalahan dia. Dia kata, dia cuba lari daripada tajuk asal, maka dia telah buat sesuatu yang salah sebenarnya, tapi dia tak boleh terima teguran, maka dia kona tajuk yang lain. Kita kata kalau benda tu salah dari segi agama, memang salah lah. Benda tu adalah salah. Baik, kita lihat yang berikutnya apa dia. Syaitan suka untuk kita ni menunda-nunda amalan, ataupun kita melambat-lambatkan daripada beramal, menyebabkan kita pun hilang semangat untuk beramal. Kadang-kadang kita rasa malas, tak ada semangat. Maka kita kena rehat seketika. Kita tak boleh paksa, sebab tu dalam Islam amalan ni bukan dikira dari segi banyak, dikira dari sudut kita buat sikit tak apa, tapi istiqamah. Ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang Allah Ta'ala yang paling sukai adalah madawama alaihi sabihu hibuhu, ataupun adwamuha, amalan yang seseorang tu buat secara berterusan. Wa in qalla, sekalipun amalan tu sikit. Kalau kita buat banyak sekaligus, kemudian timbul rasa jemu, rasa bosan, akhirnya kita meninggalkan daripada beramal. Ini yang syaitan nak. Dia nak supaya kita tidak istiqamah daripada melakukan kebaikan. Kita kalau bangun pagi, itu saya dah sebut hadis, bila kita tidur, syaitan akan ikat atas kepala kita dengan 3 ikatan. Satu lagi, kita disuruh untuk membersihkan bahagian dalam hidung kita. Ini bukan soal hidung kita sumbak, bukan soal mungkin dalam hidung kita ada hingus. Sebenarnya dalam hidung kita ada syaitan yang bermalam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawadda'a falyastanthir thalathan fa inna asy-syaitan yabitu ala khayshumihi." Apabila seseorang di antara kamu terjaga dari tidurnya, maknanya dah bangun tidur pagi, maka lalu dia berwuduk, hendaklah falyastanthir, hendaklah dia melakukan istinthar. Istinthar ni masukkan air dalam hidung. Kena sedut air, sedut sedikit air, perlahan-lahan. Air itu masukkan dia sebelah tangan kiri. Kemudian ketika nak hembuskan, guna tangan kanan tekan bahagian atas hidung. Kerana Nabi kata syaitan yabitu bermalam dalam rongga hidung, khayshum. Khayshum ni bahagian rongga hidung. Kita ni kalau kita baca Quran yang gunnah, dengung-dengung tu dia mari dalam hidung. Kalau kita hidung kita sumbak, kita tutup hidung, memang tak jadi dengung tu. Cubalah. Cuba kita baca Quran, kita tutup hidung. Kul a'udzu birabbin nas. Kita nak dengung bin nas tu, nun bersadu tak boleh sebab kita tutup hidung. Sebab gunnah ni adalah saut yakhruju minal khayshum, suara yang keluar daripada rongga hidung. Kalau orang tu ada masalah hidung sumbak, payah sikit dia nak gunnah, nak dengung. Sebab tak tubik jalan tu sumbak situ. Lubang hidung tu sumbak. Tapi sebenarnya dalam khayshum, rongga hidung, Nabi kata ada syaitan bermalam di situ. Kita bila kita sedar gini, kita pun nyupuh nak marah, basah, ni basah, tak boleh. Kita tak boleh maki hamun syaitan, tak boleh sumpah serana. Ada larangan Nabi, larang itu saya dah kongsi dalam satu jawapan bila timbul soalan itu. Jangan kamu kata ta'isa syaitan, celaka syaitan. Bila kita sumpah, kita maki hamun syaitan, dia jadi apa dia? Nabi kata dia jadi ta'adhama, semakin besar dia. Dia semakin besar hatta yakuna mislul baik, hingga jadilah saiznya seperti rumah. Besar lah. Tapi bila kita rasa nak marah kepada dia, kita bacalah bismillah. Bila kita baca bismillah, Nabi kata dia akan jadi tasagara, mengecil
hatta yakuna mislu dzubab, sehingga jadilah dia seumpama kecil seperti lalat kecil. Kita nak marah kepada syaitan, jangan sumpah serana. Kita baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim cukup, dan kita baca bismillah, dia akan jadi kecil. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, syaitan kadang-kadang dia suka untuk menasihati kita, tapi nasihatnya adalah nasihat yang penuh tipu hela. Tipu hela. Dulu dia pernah bersumpah untuk nasihat, katanya nasihat Nabi Adam, bila iblis pujuk ataupun dia cuba perdaya. Orang Kelantan kata gaya-gaya. Pandai bodek tu gaya, gini gaya. Apa gaya tu? Gaya supaya ada makan juga pokok larangan dalam syurga. Wa qasamahuma, maka bersumpahlah. Qasam ni sumpah. Bersumpahlah iblis kepada Adam dan Hawa, katanya inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ni termasuk golongan yang nak beri nasihat. Aku bukan gapo, aku nak nasihatmu je. Berhati-hati orang yang kadang-kadang bercakap, aku tak ada kepentingan apa-apa, aku nak nasihat kamu je. Sebenarnya dia ada muslihat di sebalik nasihat tadi, ada kepentingan. Tapi dia tutup kelemahan dia dengan kononnya dia nak beri nasihat, tapi itu bukan nasihat, itu nak memusnahkan kita. Kemudian apa dia lagi? Syaitan kadang-kadang mendatangkan kepada kita beberapa syubhat, perkara-perkara yang meragukan. Itu kena ingat. Bisikan-bisikan yang menimbulkan keraguan. Jadi kita kena membaca, kena baca apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antara syubhat, keraguan yang dilontarkan oleh syaitan, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitan ahadakum. Syaitan datang kepada seseorang di antara kamu, lalu syaitan berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan itu, siapa yang menciptakan ini? Kita kata semualah Allah Ta'ala yang ciptakan. Akhirnya dia menimbulkan syubhat. Syaitan kata, man khalaqa rabbak, siapa yang ciptakan Tuhan kamu? Tuhan kamu ada, tapi macam mana dia ada? Dia menimbulkan kerana. Nabi kata, bila siapa gitu, falyasta'iz billah waliyantahi, hendaklah dia berlindung dengan Allah. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir, dia berhenti, tak usah layan. Tak usah layan, buat tak erti sudah. Dia akan menimbulkan keraguan kepada seseorang sehingga timbul tashkik, rasa ragu terhadap agama. Terhadap agama dan keyakinan mereka kepada Allah. Itu kerja syaitan. Mintalah pertolongan kepada Allah supaya dijauhi daripada gangguan-gangguan yang sebegini. Baik, tentang gangguan syaitan melalui amalan sihir itu kita dah bicara sebelum ni. Kemudian sifat-sifat buruk. Ini di antara sifat buruk yang menjadi madakhil, jalan masuk syaitan ke dalam jiwa manusia. Kata Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dia meriwayatkan, diceritakan kepadaku bahawa syaitan boleh membisikkan kepada hati anak Adam ketika dia sedang bersedih atau bergembira. Jika anak Adam itu menyebut nama Allah, syaitan pun akan menjauhkan diri. Ingat ya, ketika emosi kita tak stabil. Ada setengah orang tu dia kata, aku ni stres, tension, tertekan, serabut. Bukan serabut, 2-3 rabuk. Banyaknya serabut dia tu. Mikir banyak doa. Beringat ya, masa tu syaitan masuk untuk ganggu kita. Syaitan masuk ketika emosi kita tak stabil. Khususnya bila kita rasa terlalu marah. Bila kita terlalu sedih. Kemudian kata Wahab bin Munabbih, seorang rahib berkata kepada syaitan ketika menampakkan diri kepadanya. Kita fahamlah syaitan ni dia tidak main dengan rupa dia. Dia boleh menjelma dengan apa-apa bentuk yang dia kehendaki. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi seorang rahib ni cerita zaman Bani Israel dulu. Dia tanya kepada syaitan itu, dia kata, apakah perbuatan anak Adam yang paling memudahkan kamu menggoda mereka? Yang paling mudah untuk kamu rosakkan mereka? Syaitan tu jawab kepada rahib tu, dia kata, sikap keras kepala, degil. Orang Kelantan kata kerah pedar. Bahasa jenis kerah pedar, degil, tak dengar kata, suka untuk dinasihati, ataupun pemarah, pongoh, backing, tak tutup pasar. Tak boleh seleh sikit, salah sikit, wah, marah.
sikit menjerit, marah. Jadi orang yang marah tak terkawan ni adalah orang yang lemah jiwa, dia mudah dimasuki oleh makhluk halus ni, jin, syaitan, dengan cara keras kepala dan mudah marah. Apabila seseorang hamba itu bersifat pemarah, maka syaitan kata kami mudah mempermainkannya seperti anak kecil yang bermain dengan bola. Sepak kau ni, mana bola tu melantun ke sana sini. Begitulah syaitan memperlakukan kepada orang yang gagal untuk mengawal sifat marahnya. Ibnul Jauzi menyebut dalam kitab Talbis Iblis daripada Ibnu Umar, bahawasanya satu ketika Nabi Nuh AS pernah bertanya kepada syaitan tentang sifat yang boleh membinasakan manusia. Syaitan jawab itu sifat dengki dan tamak. Sifat hasad, dengki dan tamak. Ini betul lah. Sebagaimana kita pernah petik kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Di akhir kisah tu bila Nabi Yusuf bertemu dengan keluarganya, adik-beradik dia, dia kata ini semua adalah kerja-kerja syaitan yang telah merosakkan hubungan aku dengan saudara-saudaraku. Itu boleh rujuk balik dalam surah Yusuf ayat ke-100. Iaitu sifat hasad dengki juga datang daripada syaitan. Kita sangat berhati-hati supaya tidak berlaku dengki ni kita kepada orang lain, kita tak dengki. Tapi soalnya ialah macam mana kalau orang lain dengki kepada kita? Orang dengki kepada kita. Dia nak buat baik tak boleh. Tapi dia dengki atas kebaikan yang kita buat. Maka kita bacalah Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat tu dalam bentuk doa sebenarnya. Sebab dia ayat akhir surah tu berbunyi wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan orang yang berhasad dengki. Syaitan juga boleh merosakkan manusia melalui fitnah seorang wanita. Kena beringat. Sebab itu dalam agama tak boleh seorang lelaki duduk berdua-duaan, bersunyi-sunyian dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang bukan isterinya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seorang lelaki duduk dengan seorang wanita kecuali illa wa ma'aha dhi mahram. Kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Mana ada orang lain yang bersama dengannya. Kalau seorang lelaki bersama dengan seorang wanita yang bukan mahram dia, bukan isterinya, maknanya orang suku sakak lah, orang yang dia boleh berkahwin dengannya sedangkan mereka belum kahwin. Maka yang ketiga Nabi kata illa kana salisuhuma asyaitan. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Dan hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita tu adalah aurat. Wanita ni adalah aurat, maknanya satu makhluk yang perlu ditutup badannya dengan baik, maknanya anggota badan ditutup dengan sempurna, kerana apabila seorang wanita itu keluar daripada rumah, syaitan akan menyambut dan mengawasinya. Kena beringat. Bila dia keluar, istashrafaha syaitan. Ada syaitan yang mengikurinya. Sebab itu kita melihat zaman sekarang besarnya fitnah wanita ni sebagaimana yang Nabi sifat adalah hadis orang-orang yang berpakaian tetapi bertelanjang. Itu adalah hadis Sahih Muslim, kasiyatun ariyatun, wanita-wanita yang dilihat secara zahirnya berpakaian tetapi mereka itu sebenarnya bertelanjang. Ibn Al-Qayyim menyebut di antara tipu daya dan perangkap syaitan ialah memperdaya orang-orang yang sedikit ilmu dengan dengan adanya nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan alat-alat muzik yang diharamkan. Semua itu menjadi sebab menjauhkan hati mereka daripada Al-Quran, lalu bergelimanglah mereka dengan dosa. Ini kedudukan muzik dan nyanyian ini dia satu hukum yang khusus yang dibincangkan oleh para ulama. Kalau perkara itu menjadi sebab kepada manusia nilai kelalai, itu tak bolehlah. Tu kalau nak faham tentang hukum muzik nyanyian ini banyak yang disusun oleh ulama. Kalau Ibn Al-Qayyim memang dia sangat tegas dalam perkara ini. Boleh rujuk dalam satu buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi tentang seni hiburan dalam Islam. Boleh carilah buku itu, dah dia ada terjemahan. Cuma kalau diambil secara berlebihan ataupun tak ikut keadaan yang betul, dia boleh membawa kepada kita masuk perangkap syaitan. Kemudian akhir sekali, loceng. Ni loceng. Loceng-loceng ni adalah seruling syaitan.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Katanya malaikat rahmat tidak ikut serta dalam satu rombongan yang ada bersamanya dengan padanya anjing, al-kalbu wal jaras, anjing dan loceng. Ada dalam riwayat tu. Kalau biasa kita dengar malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing dan gambar. Dalam riwayat lain disebut kalau ada satu rombongan pergi satu tempat, dia bawa loceng, kling 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 bunyi loceng, maka malaikat rahmat tak pergi. Saya pun tak tahu kenapa hikmah rahsia Nabi sebut begitu. Iaitu malaikat tidak suka kepada bunyi loceng. Baik, kita berhenti setakat tu, rasanya masa pun dah tak mengizinkan. Kita dah hampir 7.40. Saya buka untuk soalan kalau ada. Assalamualaikum. Ya, salam. Dari mana ni? Daripada Terengganu. Ya, silakan. Silakan pula dah. Bunyi Terengganu nak cakap gang pula. Okey, tak apa-apa, silakan. Jadi Ustaz ada kata amalan yang paling disukai oleh Allah ialah amalan yang kita buat secara istiqamah walaupun sedikit kan? Okey. Macam mana ya kita mengenai sedekah, kita kadang-kadang setiap bulan kita dah agih kan, macam sedekah kita nak bagi ni, setiap bulan kita dah ni nak bagi sini. Jadi bila dah kita dapat gaji tu, kita bagi je lah kan, bagi. Jadi nak tanyanya, jadi macam ya mungkin kita istiqamah setiap bulan. Jadi ada orang kata sedekah tu kalau boleh buat setiap hari. Jadi macam mana Ustaz? Sebab satu lagi nak tanya, macam mana ya kalau orang kata sedekah subuh tu Ustaz? Dengan musim sekarang kita tak boleh bergerak kan. Setiap hari subuh semua tu macam mana tu yang sedekah subuh tu, sama ada ke tak gitu. Okey. Soalan saya yang kedua, sedekah ni kita patut lebih beri kepada keluarga kita daripada orang lain kan Ustaz? Jadi macam mana ya kalau duit kita tu kita lebihkan kepada anak-anak kita ya, macam saya ni sebagai isteri, maknanya untuk walaupun suami yang patutnya bertanggungjawab, jadi kita niatkan duit kita tu untuk sedekah dengan anak-anak, untuk anak-anak berbanding kata kita beri pada orang lain. Macam mana tu Ustaz? Okey. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Puan Aisyah dari Terengganu. Yang pertama berhubung dengan sedekah setiap hari, itu terpulang kepada kita. Kalau kita nak istiqamah sedekah, kita sedekah sedikit-sedikit. Setiap hari pun boleh, 2-3 hari sekali pun boleh. Dia tak ada ketetapan yang khusus. Cuma yang disebut dengan sedekah waktu pagi itu sebab ada hadis riwayat Imam Tirmizi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada satu hari yang si hamba berpagi-pagi padanya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Kecuali setiap hari itu ada malaikat yang turun mendoakan. Apa doa malaikat? Kata salah satu malaikat tu kata, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang sedekahkan hartanya sebagai ganti yang lain. Munfikan maknanya mutasaddiqan. Orang yang nafkahkan, yang sedekahkan, malaikat doakan, ya Allah gantikanlah dia dengan rezeki yang lain. Lalu wa yaqulul akhar, kata malaikat yang satu lagi, dua malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan tidak bersedekah kehilangan. Maksudnya harta dia tu tak ada berkat, lenyap, hilang. Habis gitu je. Kadang-kadang kita ni duit banyak, beli-beli, tak tahu, tak khabar, pitih gimana, tak ada gitu je habis. Kita bimbang mungkin ditarik keberkatan. Jadi ada yang faham maksud hadis ni ialah merujuk pada sedekah setiap hari. Terpulang kepada kita, tapi merujuk pada waktu pagi. Pagi tu tak semestinya sebelum subuh, ada yang beranggapan sebelum subuh. Pagi tu merujuk apabila kita memulakan hari pada setiap hari tu. Sebab dalam bab kebaikan kita disegerakan untuk disuruh untuk bersegera. Untuk bersegera maknanya kalau kita rasa nak bersedekah pagi, tak perlulah kita tunggu waktu petang. Kalau kita berada waktu petang, kita rasa nak sedekah, tak perlu tunggu esoknya. Sebagaimana pesan Ibnu Umar bila Nabi kata di dunia ni kamu hidup sebagai orang yang abirus sabil, orang yang sekadar melalui satu jalan, ya, mana tak lama. Bila idza asbahta fala tantaziril masa, Ibnu Umar pesan, bila kamu berada waktu pagi jangan kamu tangguhkan untuk buat kebaikan tu waktu petang. Maksudnya kalau dah ada niat nak bersedekah, segerakan sedekah. Berikan kepada yang berhak, terima sedekah, tak perlu tangguh-tangguh sebab takut seseorang tu meninggal sebelum dia bersedekah. Baik, untuk soalan kedua.
untuk kita sedekah kepada ahli keluarga, iaitu sesuatu yang sangat baik. Kita akan dapat 2 pahala. Pernah ditanya oleh Zainab As-Saqafiyah, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, bila dia pergi tanya Nabi, dia nak bersedekah pada kaum kerabatnya, ahli keluarganya. Maka Nabi beritahu Zainab, Nabi kata kamu dapat 2 pahala. Pertama, ajrus sedekah, pahala bersedekah, dan wa ajrul qarabah, pahala kerana merapatkan silaturahim dengan kaum kerabat. Jadi kalau kita nak, ialah kalau kita tak cukup duit, kita nak bagi ke orang lain lagi, nak bagi pada anak kita baik, maka kita melihat kepada apa yang lebih utama untuk kita lakukan, bergantung kepada kemampuan kita. Kalau kita boleh bagi-bagi, tak apa bagi. Mungkin hari ini kita bagi kepada kaum kerabat yang jauh, mungkin hari ini kita bagi kepada jiran kita. Bahkan apa yang kita berikan kepada isteri kita, anak kita pun semua dikira sedekah juga, ya. Kalau kita baca dalam hadis-hadis bab sedekah, sehingga Nabi kata hatta ma taj'alu fi imra'atik, sehingga kan setiap suap makanan yang kamu jadikan masuk dalam mulut isteri kamu ataupun anak-anak kamu, itu pun dikira sedekah dan kamu diberi pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni setiap kali baca Quran ni lama dah terbuku nak tanya. Jadi saya tak faham. Dalam surah As-Sad ayat 21 tu, kisah pertelingkahan 2 orang lelaki yang Nabi Allah Daud faham bahawa dia diuji oleh Allah, kemudian dia minta ampun. Boleh Ustaz bagi pemahaman pada saya sikit di situ tentang kisah ayat 23 tu. Ayat 22 dan 23 dalam surah As-Sad tentang pertelingkahan 2 orang lelaki itu, hak mana hak benar dan mengapa Nabi Allah Daud merasa bahawa dia diuji dan kemudian kenapa dia minta ampun? Kucing pun nak belajar juga. Masya Allah. Ada kucing dia suka ganggu. Lama dah Ustaz duduk. Ya, sebenarnya ayat ni kalau kita rujuk dalam tafsir, banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang dimasukkan dalam kitab tafsir. Ada pendapat, ialah riwayat Israel menyebut bahawa 2 orang lelaki yang tiba-tiba dia panjat dinding, tembok tempat Nabi Daud sedang beribadat, tasawwarul mihrab dalam ayat 21 surah As-Sad sebut. Ketika datangnya Al-Khasmi, 2 orang yang berbalah berselisih, untuk mereka tiba-tiba mereka panjat tembok tu. Itu kita kena semak balik tentang riwayat tu, sebab ada sebahagian tu bercampur dengan riwayat Israiliyat yang dikatakan yang datang tu adalah jelmaan malaikat untuk mengajar Nabi Daud. Satu kes ada kesilapan, dia silap menjatuhkan hukum kepada orang yang bersalah. Tapi dalam cerita itulah, dalam cerita tu disebut lelaki yang datang 2 orang tu, dia kata aku ada 99 ekor kambing. Yang seorang tu dia kata aku ada walianak jatun wahidah, 1 ekor kambing. Lalu orang yang ada 99 ekor kambing tu kata faqala akfilniha, lalu wa'azzani fil khitab. Dia kata hak mu ada 1 ekor kambing tu mu bagi pada akulah. Jadi menyebabkan kawan tu yang ada 1 ekor kambing dah tak ada apa-apa lagi. Hak 99 tadi ada 100 ekor kambing. Sebenarnya itu adalah satu teguran Allah kepada Nabi Daud atas kesilapan yang pernah berlaku. Sebelum itu, tapi kesilapan itu bukan disengajakan. Ini dalam kes, sebab dia sebagai Nabi Rasul, dia juga sebagai ketua kerajaan. Jadi bila berlaku kes macam ni, Nabi Daud pun sedar bahawa ini adalah peringatan daripada Allah. Maka bila dia sedar, wa dhanna Dawud annama fatannahu, Nabi Daud pun sedar bahawa kami sedang mengujinya dengan cara sebegitu. Lalu wa kharra raki'an wa anab, lalu dia pun terus rokok di sini sujud dia, dan dia terus kembali kepada Allah. Sebenarnya ayat ni ialah ayat yang ada kaitan dengan kisah Nabi Daud ni. Ada ulama mengatakan ayat ni cuma Imam Malik mengatakan disunatkan sujud. Dalam mazhab Syafi'i tak disunatkan sujud untuk ayat ni, sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Ayat dalam surah Sad berhubung dengan sujud, kisah sujud Nabi Daud, kita tak perlu sujud, sebab dia ada satu kisah yang khusus. Hanya Imam Malik mengatakan disunatkan sujud untuk ayat ni. Jadi kisah tu ada pelbagai, cuma kita kena
kena semak balik lah yang mana satu yang sahih sebab bercampur dengan riwayat-riwayat Israiliyat. Wallahu alam. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya Rosli daripada Wan Samaju, Kuala Lumpur. Ya, Encik Rosli silakan. Okay. Saya nak tanya ada dua soalan. Soalan pertama saya tentang doa iftitah. So, doa iftitah ni yang biasa kita diajar di sekolah-sekolah dulu yang panjang tu, yang biasa diamalkan. Kemudian di kitab hadis ada lagi banyak doa iftitah ni. Ataupun yang pendek-pendek iaitu istiftah. Jadi saya nak pendapat Ustaz, yang mana yang aula tu yang bagus kita amalkan? Yang panjang yang kita belajar kat sekolah ni ataupun yang banyak lagi yang pendek-pendek yang ada dalam kitab hadis yang sahih? Itu soalan saya pertama. Yang kedua, soalan saya tentang yang viral semalam dekat WhatsApp tentang kelonggaran pasal PBN ni. So ada satu nasihat yang kata kita jangan gairah sangat keluar dan penulis tu mengambil satu riwayat daripada kisah Nabi Nuh tentang burung merpati. So burung merpati ni dia kata Nabi Nuh bila banjir dah besar, dia melepaskan burung merpati ni untuk menyiasat keadaan air dah surut ke belum. Kemudian oleh kerana burung merpati ni tiada tempat hinggap, bertenggek, jadi dia balik semula ke Bahtera. Kemudian bila dia balik semula, Nabi Nuh relaxkan dia selama 7 hari, kemudian Nabi Nuh lepaskan dia lagi. Kan? So begitu, dan akhirnya bila lepas kali terakhir tu dia bawa sehelai daun zaitun. Dan so yang menyatakan air sudah surut lah. So dia penulis meminta kita mengambil iktibar daripada cerita ni, maksudnya tunggu dulu, jangan tergesa-gesa pergi keluar beramai-ramai kelah dan sebagainya, sehingga berbahaya wabak ini reda. Yang saya nak persoalannya, adakah riwayat ini sahih? Terima kasih banyak Ustaz. Itu saja dulu soalan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Encik Rosli. Untuk soalan pertama tentang doa-doa iftitah, memang ada banyak riwayat yang sahih berhubung dengannya. Antaranya yang mungkin kalau kita pernah baca hadis ni kita akan jumpa lah. Itu bila sahabat mengatakan Nabi SAW diam antara takbiratul ihram dan bacaan. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, iskatuka bainat takbir wal qiraah. Adapun diam kamu antara takbir dan qiraah, ma taqul, apa yang kamu baca. Maka Nabi beritahu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yanqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni khatayaya bil ma'i was salji wal barad. Ni kalau kita hafal boleh rujuk dalam Al-Azkar An-Nawawi tentang doa-doa iftitah. Jadi banyak doa iftitah ni banyak, sehingga Nawawi kata kalau seseorang tu hafal semua, dia boleh tukar-tukar. Tak semestinya dia hanya baca satu saja doa iftitah ni. Kita biasa baca yang tu je, kita baca wajjahtu wajhiya lillazi, itu salah satunya lah. Tapi kalau di segi yang baik, kita baca doa dalam bentuk kita minta apa-apa kebaikan. Macam ni baguslah, sebab kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita dengan dosa kita sejauh antara timur dan barat. Minta Allah Ta'ala bersihkan kita pada dosa kita sebagaimana dibersihkan kain yang putih daripada kekotoran. Mana ada hajat ni kita minta diampunkan dosa. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dan Tirmizi, doa iftitah juga, hak Nabi baca, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Pun sahih juga ni. Kalau biasa sesiapa yang salat di Mekah, di Madinah, imam dia punya doa iftitah dia ringkas, apa dia baca yang ni? Ada riwayat lain, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini doa iftitah dalam bentuk dipanggil sana puji, tak ada apa-apa permintaan. Berbanding dengan doa tadi, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini kalau mungkin kita salat di Mekah, lepas takbiratul ihram sekejap imam terus alhamdulillahirabbil alamin. Cepatnya, pendeknya doa iftitah. Sebab dia baca ini. Dia baca subhanakallah bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil, terus Fatihah. Sebab dia pilih yang lebih pendek.
Kemudian ada yang biasa kita baca tu riwayat Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib. Ini panjang sebenarnya. Dan doa ni hak kita baca, doa iftitah yang kita baca tu sebenarnya Nabi baca dalam salat malam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada lagi tu tak habis lagi. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika. Panjangnya. Wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru habis. Itu doa iftitah sebenarnya kita baca tu ada lagi sambungannya. Cuma dalam riwayat ni Ali bin Abi Talib kata Nabi baca ni idza kana qama bila dia bangun untuk solat itu solat malamnya. Jadi mana-mana riwayat yang sabit tu kita boleh baca, tak ada masalah. Boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar dan juga yang lain-lain banyak lagi. Cuma kalau kita boleh tukar-tukar itu lebih baik. Mana kita boleh beramal dengan semua doa yang pernah diamalkan oleh Nabi untuk doa iftitah. Kalau kita rasa hari itu kita tak nak baca yang panjang, kita ambil yang pendek tadi. Subhanakallah bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Habis. Jadi doa iftitah ni ada banyak sirah, banyak bentuk. Baik tentang cerita burung merpati zaman Nabi Nuh tu, saya tak pasti cerita tu betul ataupun tidak, saya ataupun tidak, kena semak balik sebab kisah-kisah yang melibatkan riwayat terdahulu dalam kalangan Rasul Nabi terdahulu ni, kita pun tak tahu kisah tu datang daripada mana. Setakat yang saya belajar, kita tak jumpa lah dalam riwayat-riwayat yang muktabar tu, kisah tu. Jadi kalau ada dalam kitab tafsir, kena semak balik kerana dikhawatiri ianya riwayat Israiliyat. Israiliyat ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tak semestinya salah. Israiliyat maknanya perkhabaran yang dibawa oleh Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni dia mungkin ambil daripada kitab-kitab terdahulu, mungkin daripada Taurat, Injil. Jadi ihtimal atas kemungkinan boleh jadi sawab, boleh jadi khata', boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi cuma langkah ihtiyati, langkah berjaga-jaga. Contoh macam kita dah dibenarkan oleh pihak berkuasa untuk keluar daripada rumah kerana ada sesetengah tempat dan masuk fasa yang tertentu, maknanya musibah kahwin ni dia dikira dah turun, dah reda dah sikit. Cuma kita tak boleh tergopoh kapal. Itu sebagai langkah ihtiyati, dan langkah itu sebenarnya tidak salah dengan apa yang diajar oleh agama. Sebab kedudukan sebenar tu kita tak tahu lagi dalam bab penyakit lah. Tapi dalam bab ibadat dia kena bina atas yakin. Dalam bab ibadat kita kena bina atas yakin. Cuma kalau kita was-was terhadap sesuatu, contohnya lah, kita dah berwuduk tadi salat maghrib, maksud salat isyak kita was-was. Aku ni ada air semayang lagi ke tak ada, dah ada wuduk tak ada lagi. Kalau kita lebih yakin masih ada wuduk sebab mengira asalnya tadi kita dah salat maghrib, maka dikira kita berwuduk. Tapi kalau kita lebih berat pada was-was, maka lebih baik kita perbaharui wuduk. Itu dipanggil ihtiyati, berjaga-jaga. Sama juga dalam kes penyakit tadi. Kalau dikhawatiri, ni walaupun dah dibenarkan untuk keluar, tapi mungkin virus ni ada mana-mana tempat, maka kita kena ambil langkah tidak sewana-wana duduk dekat, rapat-rapat, tak pakai penutup. Sebab kita bimbang berlaku pula jangkitan yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Farhana. Saya nak tanya satu, adakah betul baca amalan membaca surah Al-Imran ayat 190 ke 200 tu adalah amalan yang dibuat oleh Nabi atau sahabat-sahabat? Okey, ayat 190, ayat di akhir tu. Ya. Kalau dari segi amalannya setakat saya tahu tak ada. Tak ada. Kalau dalam doa-doa yang berkaitan dengan wirid yang dibaca pagi dan petang, ayat ni tak termasuk ayat yang dipilih. Ayat yang dipilih adalah ayat surah Fatihah, dalam ayat 5 ayat surah Baqarah, ayat kursi, ayat di akhir surah Baqarah.
kemudian ayat di awal, satu ayat di awal surah Ali Imran, kemudian ayat dalam surah Al-Hasyr, beberapa ayat dalam surah Ar-Rum, ada 2-3 ayat dalam surah Al-Ghafir. Itu di antara ayat yang biasa Nabi baca untuk wirid pagi dan petang. Tapi kalau ayat 190, ada riwayat hadis menyebut suatu malam Nabi pernah baca ayat ni. Bermula ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, berlakunya pertukaran malam dan siang menjadi bukti-bukti tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Pernah Nabi baca, tapi bacaan ni bukan suatu amalan. Nabi baca ni sebagai suatu tazkirah. Nabi nak ingatkan. Nabi dah baca, Nabi kata, celakalah bagi sesiapa yang membacanya tapi tidak memikirkannya. Itu yang penting tadabbur tu. Kita baca tapi tak faham apa-apa. Celakalah bagi sesiapa yang membacanya tapi tak memikirkannya. Itu dia hanya setakat baca, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, tapi dia tak ambil sedikit masa untuk dia fikir. Betapa hebatnya Allah Ta'ala ciptakan langit yang tinggi tak ada tiang, bumi yang sangat besar ini. Allah Ta'ala ciptakan adanya malam untuk kita berehat, adanya siang untuk waktu kita keluar bekerja. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka lalui, sekadar perkara biasa yang tidak menjadikan mereka ni berfikir untuk melihat kekuasaan Allah. Jadi itu Nabi kata, kalau setakat baca saja, tak berfikir, celakalah bagi orang tu. Sebab apa? Sebab ayat ni tak memberikan sentuhan kepada jiwanya. Itu ada hadis yang menyebut, Nabi memperingatkan kepada kita, pentingnya sesuatu ayat yang bila kita baca, kita perlu faham. Tapi bukan bermakna ayat ni dijadikan amalan sebagaimana ayat-ayat yang lain. Wallahu alam. Cuma ayat-ayat selepas tu ada doa ya, ayat 193, 194 dan juga 192. 192, 194 tu ayat tu dalam bentuk doa dan boleh kita amalkan. Wallahu alam. Sebab ada yang mengatakan Nabi membaca setiap pagi lepas bangun tidur sambil memandang langit. Wallahu alam tu kena semak balik lah. Kalau dijadikan amalan untuk secara tetap, secara wirid. Tapi tak ada masalah kalau untuk kita amalkan. Sebab ayat ni dalam bentuk doa. Ayat itu dia datang dalam bentuk doa. Tapi yang pentingnya bukan setakat baca untuk amalkan. Yang pentingnya kita boleh faham dan kita boleh renungi apa yang ada dalam kandungan ayat tu. Untuk kita berfikir. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi masa kita pun dah tamat, kita dah pukul 8 ni, saya pun hari ni banyak hal lain. Terima kasih kepada semua, insya-Allah kita sambung esok pula lah, esok hari Khamis untuk ayat yang berikutnya dalam surah Al-Jin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Salam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum.